Sekarang kita beralih kepada hibah amanah tunai. So saya hanya bincang yang dalam bentuk tunai itulah, sebab boleh tak kita nak bagi hibah tunai sebenarnya. Sebenarnya yang terfikir mula-mula sebelum jadi hibah amanah tunai ni, kita nak bagi hibah tunai, hibah wang simpanan. Sebelum saya pergi kepada hibah amanah tunai, hibah wang simpanan. Hibah wang simpanan ni dia konsep dia ialah hibah lah, makna kalau kita bagi, maka harta hibah itu perlu beralih daripada pemberi hibah kepada penerima hibah. So kalau hibah wang simpanan, kita kena transfer lah duit kita tadi kepada penerima hibah, maka penerima tadi diterima lah duit. Kalau kita bagi ke anak kita yang sedang belajar kat universiti, kita bagi hibah tunai, so duit tu perlu transfer kepada akaun dia, barulah dia ada qobat dan dia ada tasarruf. Tapi kalau kita bagi kat dia situ, kita ingatkan ini adalah duit hibah untuk jangka masa panjang dia, tapi tak sempat jangka panjang pun dia beli handphone, dia beli laptop contohnya lah. Sekali kita pun tak berani nak bagi duit banyak-banyak dekat dia contohnya. Jadi macam mana kita nak buat hibah tunai tetapi macam penerima hibah ni janganlah dia menggunakan sangat tunai tu sehingga ialah kita nak bagi duit tu tapi tak nak jadi pusaka kita. So konsep tu dia jadi hibah amanah tunai, dia tak jadi hibah tunai. Sebab hibah tunai kok mana pun kita kena transfer harta hibah. Kalau tak transfer dia tak jadi hibah. Kecuali hibah amanah tunai, dia ada taktik dia. Jadi salah satu lagi yang saya tak mention dekat sini, dekat slide ataupun dekat ebook saya ialah tentang hibah tunai ni. Sebab kalau kita nak transfer direct kepada penerima hibah akan menyalahgunakan duit hibah tadi lah sekali tidak bermanfaat kepada dia, tidak bermanfaat lah tapi tidak bermanfaat sebagaimana kita nak. Dihabiskan beli handphone mahal ke, beli laptop mahal, lebih mahal daripada kita pula. Padahal kita bagi ke anak kita tu supaya dia dapat belajar, tapi lah sekali dia pula taste-nya lebih tinggi. Jadi tak kena. Dia ada satu lagi produk di syarikat amanah, kita letak wang tunai kita tu di syarikat amanah. Sebab konsep hibah tunai ni, hibah pun sebenarnya konsep ni, barang hibah tu perlu diasingkan. Sebab tu dia ada takhliyah tadi, dikosongkan. Mana pemberi hibah kena asingkan harta hibah tu daripada pemilikan dia. So dia asingkan harta hibah, dia pergi letak di syarikat amanah. Contohnya, tapi syarikat amanah dia tak terima lah RM100, RM200. Contohnya minimum untuk hibah tunai, dia akan pegang RM5,000 dan ke atas, dia kata. So pergi parking duit dekat syarikat amanah, kemudian sign dekat situ, pengamanahan syarikat amanah pegang, ini adalah hibah tunai, sekiranya saya meninggal dunia, maka duit ini adalah milik penerima hibah, dia tidak jadi pusaka. Sebab saya pun dah asingkan duit ini daripada harta saya. Itu ada, tapi saya tak letak dalam slide, dalam ebook saya lah. Sebab itu salah satu produk yang dibuat oleh syarikat amanah lah. Saya tak nak cerita lah syarikat amanah. Saya rasa banyak syarikat amanah ada lah. Syarikat amanah raya, Saling Trusty, Wasiah Shop, kita dapat Avaris, pemain kasar amanah. Mungkin lah, kena tanya ejen-ejen lah. So yang itu kira macam syarikat amanah punya produk lah. Apa yang boleh kita buat lagi tentang hibah tunai ni ialah pilihan. Kalau kita nak hibahkan tunai tadi, kita ada dua pilihan, iaitu kita masukkan ke PNB ataupun ke tabung haji. Sebelum tu saya pergi kepada konsep hibah amanah ni. So hibah amanah ni maknanya kita melantik pemegang amanah. Di antara pemberi hibah dengan penerima hibah, ada seorang dekat tengah kat situ, itu sebagai pemegang amanah. Ia akan execute, laksanakan hibah itu selepas pemberi mati. Itulah konsep. Tapi konsep amanah ini sebenarnya kerana penerima hibah itu dia tidak ada kapasiti untuk pegang, itu asalnya. Sebab dia masih lagi kanak-kanak, ataupun dia bukan kanak-kanak tapi dia autism, dia ada masalah kesihatan mental contohnya. So kita lantik pemegang amanah. Dan ada pula sesetengah kes tu dia panggil pemegang amanah gantian, sebab pemberi hibah itu menjadi pemegang amanah utama. Dia pemberi hibah, dia jadi pemegang amanah utama.
syarikat yang dilantik itu menjadi pemegang amanah gantian sahaja apabila pemegang amanah utama meninggal dunia. Itu yang berlaku. Cuma ada berlaku perbezaan amalan di antara tabung haji dengan PNP tentang konsep apa yang berlaku sekiranya pemberi hibah meninggal lebih awal sebelum penerima mati awal sebelum pemberi hibah. So konsep pemegang amanah tadi, pemberi hibah itu sendiri yang menjadi pemegang amanah, bukan pihak ketiga ataupun pihak ketiga menjadi pemegang amanah. Dan kita ada pula konsep pemegang amanah gantian apabila melantik syarikat itu sebagai pemegang amanah gantian kepada pemegang amanah utama. Faham ke tak faham ni? Dia contohnya macam ni. Kita bagi terus contoh realiti lah. Mutlak, hibah amanah mutlak. Yang ini dibuat oleh tabung haji. Hibah amanah tabung haji. Contohnya wang daripada di akaun tabung haji kita, kita tak nak jadikan duit itu menjadi harta pusaka kepada waris kita, tapi kita nak isteri kita yang, contoh saya bagi kita yang semua dah faham. Contohnya kita nak bagi isteri kita menjadi pemilik duit yang dalam akaun tabung haji kita. Tidak menjadi pusaka, maknanya tidak menjadi harta mak ayah kita, tidak menjadi harta pusaka anak-anak kita. Kita nak bagi isteri kita saja. Maka kita pun menandatangani hibah amanah tabung haji. Yang mana beneficiary-nya adalah isteri. Dalam dokumentasi hibah amanah tabung haji ni, lawyer tak boleh buat, tabung haji yang buat dokumen tu. Dia memang dibuat oleh tabung haji, kita bayar, saya tak ingat berapa, 200 ke apa, maka dokumentasi itu dibuat oleh tabung haji lah. Lawyer terlibat secara dalaman lah kot yang di panel tabung haji. Saya bukan panel tabung haji. Kalau ada yang nak recommend, terima kasih juga. So, dekat situ, apa yang berlaku di tabung haji ni, hujah tentang harta hibah perlu diasingkan sebab dia macam ni, konsep dia, pemberi hibah bagi harta hibah duit dalam akaun tabung haji kepada penerima hibah, suami bagi pada isteri. Isteri itu pula dia melantik suami balik, dia melantik suaminya balik sebagai pemegang amanah utama, pemegang harta hibah, pemegang amanah utama, dan isteri tadi melantik tabung haji sebagai pemegang amanah gantian. So apabila suami ini meninggal, maka pemegang amanah gantian akan melaksanakan tugas dia memberikan semua akaun tabung haji kepada beneficiary, iaitu isteri, sebagai beneficiary hibah. Semasa hidup, isteri tak boleh guna pun lagi duit tu sebab duit tu masih lagi dalam akaun suami. So kenapa suami boleh guna duit tu sedangkan dia dah hibahkan kepada isteri? Sebab dia adalah pemegang amanah utama, maka dia boleh gunalah duit tu. Habis tu kalau dia guna duit semua habis, tak ada apa-apa kat isteri. Sebab itulah dia kena maintain 1,000 atau 1,500, saya tak tahu. Puan Irda lebih tahu, dia pun juara kuis kita. So saya tak tahu secara teknikal, tapi dia ada reserve wang yang memang kalau kita dah buat sebagai hibah amanah tabung haji, kita pun tak boleh keluarkan duit tu. Duit 1,000 tadi tu. Saya contohkan sebagai 1,000 lah. Saya kata saya nak keluarkan juga 1,000 ni sebab anak masuk universiti, tak cukup ni. Tak boleh, 1,000 tu memang tak boleh keluar sebab you sudah hibahkan. Seolah you sudah tak ada duit dah dalam akaun tabung haji. Sebab apa? Sebab akaun tabung haji yang ada, yang you ni, you sudah declare sebagai hibah amanah. You tak boleh. 1,000 memang tabung haji pegang. Lepas tu kita kata, duit aku, suka hati aku nak keluarkan. Bukan duit kau sebab dah hibah. Duit kau contohnya kalau ada 30,000, duit kau yang menjadi pemegang amanah utama tadi 29,000 tadi lah. 29,000 tu kita boleh guna sebagai pemegang amanah. Jadi kita gunalah walaupun kita sebenarnya dah hibah kat isteri kita juga, tapi duit 1,000 tu memang kita tak boleh langsung, duit itu yang ditakhliahkan, yang diasingkan, yang dikosongkan daripada kita. Sebab tu dia ada jumlah minima yang perlu di-reserve di syarikat. Begitu juga kalau PNB tadi, kalau kita dah buat hibah amanah, kita kena reserve. Reserve itulah menjadi hujah dia bahawasanya harta hibah sudah diasingkan. Sebenarnya dia hibah 1,000 je lah. Tapi dalam dokumentasi itu bukan hibah 1,000, hibah keseluruhan wang di dalam akaun tabung haji. So dia ada hibah, dia sebagai pemegang amanah utama, dia boleh guna lagi lah. Dan dia adanya tabung haji dilantik sebagai pemegang amanah gantian.
sekiranya di tabung haji ni, sekiranya penerima hibah mati dulu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ialah dia menjadi pusaka. Duit tadi, dia ada 100,000 dalam tabung haji. Selepas dia bagi hibah amanah tabung haji ke isteri dia meninggal, maka dia menjadi pusaka isteri dia. Dia adalah pemegang amanah utama bagi pusaka isteri dia. So isteri dia ni ada lagi mak ayah, itu menantu kepada kita lah. Menantu pula, kita ni menantu, maknanya mertua lah, mentua kepada isteri. So dia jadi pusaka isteri. Sebab itulah hibah amanah tabung haji ni dia tak laku. Sebab lah jadi pusaka isteri pula duit aku kan. Dah penerima mati dulu. Sebab tabung haji beriman dengan hibah mutlak. Dia beriman dan dia beramal dengan hibah mutlak. Dia tidak beramal dengan hibah rukbah. Ini hibah mutlak tabung haji. Hibah amanah rukbah ni dan berlaku kepada PNB tadi lah, Permodalan Nasional Berhad. Hibah amanah ASN, hibah amanah ASB, penerima mati, maka hibah kembali kepada pemberi hibah, maka seolah-olah tak ada hibah terbatal. Maka pemberi hibah dah isteri mati, dia kahwin baru, dia hibahkan kepada isteri barulah. Macam itulah lebih kurang. So hibah rukbah ASB lebih laku lah. Dan dividen ASB lebih tinggi daripada tabung haji, dia laku. Kecuali beberapa orang yang mengatakan ASB ni tidak patuh syar'i lah apa semua, boleh tabung haji. Bagi orang yang tak ada duit, dia cakap sajalah tabung haji pun tak ada, ASB pun tak ada kan. Tapi konsep dia, kalau hibah amanah di tabung haji dan hibah amanah di PNB, dia sebenarnya ada beza di sudut mutlak dan rukbah. So itu bagi tunai. Tunai sekarang ni kalau kita nak buat hibah, dia ada 3 tu aja konsep. Sama ada kita melalui tabung haji ataupun PNB ataupun kita melalui syarikat amanah yang kita asingkan akaun tadi. Kalau dalam bank biasa memang tak boleh jadi hibah lah. So ini asalnya kenapa pengamanahan itu berlaku. So hibah amanah ni dia akan jadi isu lah, sama ada hibah mengikut bidang kuasa Mahkamah Syariah ataupun dia melihat kepada amanah. Tapi yang berlaku sekarang, dia pergi kepada Mahkamah Sivil. Maka terkontang-kanting lah yang Mahkamah Syariah yang katakan adanya jurisdiction tentang hibah, rupanya hibah amanah pergi kepada Mahkamah Sivil. Ini Tuan Mardi, dia sensitif sikit ni, dia marah ni, dia nak hibah dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah juga. So kita kena fikirlah macam mana nak suruh jadi macam tu. Bukan marah, maknanya perjuangan kan. So kelebihan surat ikatan amanah, apabila harta yang kita sudah hibah amanah tadi, dia tak jadi pusaka pemilik, dia tak jadi pusaka pemberi hibah, dia sudah dikeluarkan. Bila kita dah daftar sebagai harta amanah, maka pemiutang juga tak boleh nak claim. Sebelum bankrupt, cepatlah jadikan harta sebagai amanah. Tapi dia adalah tempoh masa apa semua undang bankrupt. So pindah milik kepada benefit ini, tapi ini sekarang kena. Ini saya merujuk kepada Seksyen 344. Tapi Seksyen 344 sekarang kalaulah melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah, still kena sebab ada unsur konvensi kat situ. Dulu tak kena. Mungkin setengah tempat kena, setengah tempat tak kena. Dan pemegang amanah ni, surat ikatan amanah adalah solusi bagi pemilikan harta bagi NGO, kelab dan sebagainya lah. So hibah amanah tunai ni, saya cerita tadi, saya lebih cepat daripada slide pula. Tapi tak apalah. Kita ada satu lagi hibah amanah yang tadi saya cerita tentang hibah amanah wang simpanan. Dia bersifat mutlak di tabung haji dan dia bersifat rukbah di PNB. Tetapi kita ada satu lagi hibah amanah tunai dari segi manfaat takaful. Saya cerita tadi sikit-sikit tentang hibah takaful. Kita bagi manfaat takaful itu secara hibah, tetapi di dalam manfaat takaful dia ada satu lagi teknik, dia namakan kita bukan bagi beneficiary hibah. Sebab kalau kita bagi hibah takaful dekat isteri kita, dia harta manfaat takaful itu dia jadi harta hibah. Jadi bila harta hibah, tak semestinya dia bayar hutang si mati, dia boleh buat apa saja. Kena ke dia dah ada skandal dengan orang lain, nanyalah. Jadi menyesallah kita. Jadi kita pun tak nak beneficiary hibah tu menerima secara mutlak manfaat takaful, maka kita boleh serahkan polisi takaful tu kepada pihak yang ketiga. Kita serahkan polisi takaful itu contohnya kepada syarikat amanah,
kita ikat syarikat amanah tu dengan surat ikatan amanah, yang mana syarikat amanah tu pula akan bahagikan duit manfaat takaful kita tadi kepada apa yang kita arahkan. Dia tak jadi pusaka sebab kita sudah serahkan polisi tadi, dia panggil absolute assignment tadi dekat syarikat. Selalunya syarikat amanah lah yang buat polisi ni, walaupun sebenarnya saya akan bincang lebih detail nanti dalam tajuk hibah takaful. Dan mana beneficiary hibah itu adalah kita tentukan dalam surat ikatan amanah yang kita ikat syarikat amanah tadi. Ini lebih banyak dipromosikan oleh ejen-ejen syarikat amanah lah. Sebab bila ejen takaful dia tak promosi ni, dia promosi hibah takaful. Tapi hibah takaful dia ada risiko-risiko dia tersendiri. So maka hibah amanah manfaat takaful ini adalah lebih advance, lebih menepati kehendak masyarakat lah bagi saya. So dia timbul beberapa isu fiqh tentang hibah tunai ni. Tentang hibah tunai, tentang hibah amanah tunai ni. Bukan tentang hibah tunai, hibah tunai tadi jelaslah kalau dah takhliyah. Tentang hibah amanah tunai ni di kalangan academician kita memang berlaku percanggahan pendapat lah. Sebab ada beberapa academician yang tidak menyokong apa yang berlaku. Sebab adanya ni lah kita panggil apa ni, isu-isu fiqh yang timbul kat sini. Contohnya ialah hibah tu berlaku macam teknikal je. Kau dah bagi harta hibah tapi engkau lah pemegang amanah utama. Jadi engkau juga lah guna duit tabung haji tu untuk pergi renovate rumah ke, beli sport rim ke, padahal kau dah hibah pada isteri engkau. So sebenarnya hibah tu berlaku selepas kematian juga. Isteri tu hanya akan dapat selepas kematian, sedangkan sepatutnya hibah itu adalah semasa hidup. Jadi pihak-pihak ni dia mempertikaikan konsep itu. Jadi TH dia tabung haji ni dia tak nak terlibat dalam konflik ataupun polemik ini, maka dia selesaikan dengan cara hibah mutlak. Dia kata memang mutlak, memang mutlak kalaulah penerima meninggal sebelum pemberi, maka dia sudah pun menjadi pusaka. Maka tabung haji tidaklah dikecam sangatlah sebab dia selesaikan dengan cara hibah mutlak. Tapi PNB pun bila kecam pun dia buat tak tahu je lah, sebab dia kata hibah rukbah tu ada juga asas. Dan dia tak pergi ke mahkamah syariah, dia pergi kepada amanah tadi, dia pergi kepada sivil. Kalaulah ada orang mempertikaikan hibah amanah PNB di mahkamah syariah, kalau kita jadi defendant, kita cakap mahkamah syariah tidak berbeza kuasa lah kan. Kita jadi peguam untuk defendant. Kalau kita nak bawa, kita bawa je lah ke mahkamah syariah. Kok peguam sebelah sana tak argue kan, tiba-tiba ada pakar akan kata tak sah hibah amanah PNB, tidak sah sebab dia adalah syaratnya itu adalah rukbah, maka dia sepatutnya jadi mutlak. Tapi saya tak jumpalah kes hibah amanah PNB dibawa ke mahkamah syariah sebab mahkamah syariah akan kata kami tidak berbidang kuasa. Itu dia. Yang menjadi isu juga ialah tentang hibah amanah tunai tadi. Apabila kenapa isteri tadi perlu lantik suami menjadi pemegang amanah utama, sedangkan isteri bukanlah golongan mahjur. Bukannya isteri tu autism pun, isteri tu lebih cerdik daripada suami lah. Bukannya isteri tu golongan kanak-kanak pun. Jadi kenapa pula perlu dilantik pemegang amanah? Sedangkan kalau dah bagi-bagi lah, tak payah nak lantik pemegang amanah. Kau bagi, kau jadi pemegang amanah. Betul kau guna suka-suka hati duit tu. Beli rokok apa semua, marah isteri. So sedangkan duit tu kau dah jadikan aku sebagai penerima hibah. Jadi kat sini adanya academician yang pertikaikan produk ni lah. Saya pun boleh pertikai sebab saya bukannya panel tabung haji dan bukan panel PNB. Kalau dilantik jadi panel, susah tak saya nak pertikai. Sekarang ni jadi macam mana konsep pelantikan pemegang amanah sedangkan tidak ada penggolongan mahjur alaihi, tidak ada penggolongan sufaha dalam kes ini. Tapi ini berlaku. Ini berlaku. Saya cuma cerita isu-isu fiqh lah, saya nak sokong mana, itu isu lain lah.
Dan yang ini antara isu fiqh yang timbul, tidak adanya qada dan tasarruf penerima hibah tadi, ada hanya pada teknikal je. Di dokumen hibah amanah PMB dan hibah amanah tabaji adalah nama dia, tapi wujud secara teknikal hibahnya tak berlaku sebab dia tak ada kontrol pun, masih lagi dikontrol oleh pemilik akaun yang dilantik, yang dia juga lantik secara teknikal. Terpaksa lantik lah. Kalau tak lantik, tak jadi pula hibah amanah tadi, dah memang itu formatnya. Jika dilantik, maka jadilah. Jadi hibah-hibah ini adalah golongan-golongan akademisian yang mempertikaikan, termasuklah Tuan Riz tadi pun dia mempertikaikan juga, dia golongan-golongan yang mempertikai sebab dia bukan panel juga tu. So, tapi ini berlaku, hibah amanah tunai memang berlaku di Malaysia, di PMB dan Tabaji. Saya tak tengok lagi soalan tu, biarlah saya habiskan dulu. So ini saya dah hurai tadi pemakaian syarat rukbah tadi. Ini adalah slide yang sebenarnya ada satu lagi saya tinggal, tapi boleh rujuk pada slide sebelum ni lah, tentang rukbah, amalan rukbah yang berlaku di Malaysia.